Poligami, mitos dan realiti di Malaysia. Kata orang, poligami adalah hak mutlak lelaki Muslim. Mitos. Sebenarnya, berdasarkan surah An-Nisa ayat 3, poligami dibenarkan untuk memelihara harta dan kebajikan anak-anak yatim yang kehilangan bapa ketika perang. Kata orang, lelaki berpoligami kerana mahu mengikut sunnah Nabi. Mitos. Sebenarnya, 70% suami mengaku berpoligami kerana tarikan seksual. Kata orang, ramai isteri kedua rela berpoligami kerana dapat tempat bergantung dan juga dapat kebahagiaan material. Mitos. Sebenarnya, indah khabar dari rupa. 42% isteri muda terpaksa kerja lebih masa untuk tampung perbelanjaan keluarga dan rumah tangga. 32% daripada mereka terpaksa menyumbang kepada perbelanjaan peribadi suami, isteri pertama dan anak-anak. 56% suami tidak memberi nafkah secukupnya dan ramai juga yang langsung tidak memberi nafkah. Kata orang, hanya lelaki yang berkemampuan dari segi material sahaja yang berpoligami. Mitos. Sebenarnya, ada lelaki yang tidak mampu juga berpoligami. 70% daripada suami yang ditemu bual memperolehi pendapatan RM3,000 dan ke bawah sebulan. Kata orang, lelaki berpoligami bijak mengatur giliran dan masa untuk isteri-isteri dan anak-anak. Mitos. Sebenarnya, 50% suami tidak berbincang pembahagian giliran dan masa dengan isteri-isteri. Hanya 50% suami berlaku adil dalam membahagikan giliran dan masa untuk isteri-isteri dan anak-anak. Namun, 64% isteri pertama mendedahkan suami tidak mengikut giliran yang ditetapkan. 42.5% isteri kedua juga tidak berpuas hati dengan aturan giliran suami. 77% anak isteri pertama tidak berpuas hati dengan aturan giliran bapa mereka. Kata orang, anak-anak tidak kisah bila bapa mereka berpoligami. Mitos. Sebenarnya, 87% anak-anak berkata poligami telah meninggalkan kesan emosi dan psikologi yang negatif terhadap diri mereka. Ada juga bapa yang tidak tahu siapakah ibu kepada anak mereka. Ada yang tidak ingat nama-nama semua anak mereka dan lebih ramai tidak tahu umur dan hari jadi anak-anak mereka. 92% anak-anak tidak menyokong poligami berdasarkan pengalaman hidup mereka. Kata orang, poligami memberi kebahagiaan kepada suami. Mitos. Sebenarnya, suami juga mengaku mengalami tekanan emosi akibat kekangan masa, kekurangan wang dan rungutan isteri-isteri dan anak-anak. 47% suami menyatakannya mereka terpaksa bekerja lebih masa dan mula bekerja tambahan. 52% suami memberitahu yang bergilir-gilir antara satu rumah ke rumah yang lain meletihkan. Kata orang, sistem perundangan syariah Malaysia sangat adil dalam menangani isu-isu poligami dan hal ehwal keluarga. Mitos. Sebenarnya, undang-undang hanya indah di buku. Penguatkuasaannya sangat lemah. 60% isteri pertama tidak dipanggil ke mahkamah syariah untuk memberi pandangan tentang kemampuan suami sebelum hakim membenarkan suami berkahwin lagi. 40% perkahwinan poligami berlaku di luar negara, terutama di sempadan Thailand. 32% daripada pasangan itu tidak mendaftar perkahwinan mereka bila pulang ke Malaysia. Implikasinya, isteri baru tidak mendapat hak-hak yang dijamin kepada isteri dan anak-anak hasil dari perkahwinan itu dianggap sebagai anak tidak sah taraf. Menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam tahun 1984, perkahwinan yang dicadangkan mestilah patut dan perlu. Suami harus berkemampuan dari segi kewangan untuk berpoligami. Suami akan memberi layanan sama rata terhadap isteri-isteri sedia ada. Perkahwinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan darar syar'i kepada isteri sedia ada.
Perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan merendahkan secara langsung atau secara tak langsung taraf kehidupan yang telah dinikmati oleh isteri sedia ada. Namun, Akta Undang-Undang Keluarga Islam tahun 1984 telah dipinda pada tahun 1994. Syarat kelima untuk berpoligami telah dimansuhkan. Kini, suami tidak lagi perlu membuktikan bahawa perkahwinan yang baru tidak akan merendahkan taraf hidup yang dinikmati oleh isteri sedia ada. Pada tahun 2005, Akta Undang-Undang Keluarga Islam dipinda sekali lagi untuk menyenangkan lelaki berpoligami. Perkahwinan yang dicadangkan hanya patut atau perlu. Ini bermaksud seorang suami hanya perlu membuktikan salah satu syarat sahaja. Maka, syarat-syarat asal poligami tahun 1984 mesti dikembalikan dan penguatkuasaan ketat diperlukan. Poligami tidak seharusnya membawa kebahagiaan kepada satu pihak sahaja dan membiarkan pihak lain sengsara. Tujuan perkahwinan adalah supaya manusia hidup mesra bersama pasangan masing-masing, saling berkasih sayang dan berbelas kasihan. Ar-Rum ayat 21. Dan kamu tidak akan sekali-kali dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, sekalipun kamu bersungguh-sungguh. Oleh itu, janganlah kamu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain bagaikan benda yang tergantung. Surah An-Nisa ayat 129. Fakta dan maklumat disumbangkan melalui kajian nasional impak poligami ke atas keluarga Muslim di Semenanjung Malaysia yang dilakukan oleh Sisters in Islam bersama penyelidik dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Malaya tahun 2007 sehingga tahun 2012. SIS menghargai sumbangan daripada responden-responden yang telah berkongsi pengalaman hidup mereka di dalam kajian ini.